Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك ويسر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan alamin kita dapat sekali lagi sama-sama untuk menyambung kajian kita akan satu belajar. Yang mana pada malam ini insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada pasal yang ke-47 iaitu berkaitan tentang bab hukum akal sembahyang Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sembahyang Jumaat ini akan merupakan salat yang dilakukan 2 rakaat pada hari Jumaat pada waktu zuhur, yang mana Jumaat ini adalah merupakan satu kefarduan yang difardukan kepada orang-orang yang ataupun golongan-golongan yang cukup syarat, iaitu di antara syarat bagi seseorang itu diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah, iaitu yang pertama sekali mestilah dia Islam. Jadi orang Islam sahajalah yang diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang wajib untuk menunaikan solat jemaah adalah orang yang balik. Balik. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia belum lagi balik, maka ketika itu dia tidak berkewajiban untuk menunaikan solat jemaah. Dan yang ketiga, dia mestilah seseorang yang berakal. Berakal ini maknanya dia sempurna akal, bukan orang yang gila, bukan orang-orang yang cacat daripada segi pemikiran dia. Mesti orang-orang yang sempurna daripada segi akal. Maksudnya dia adalah orang-orang yang waras, ataupun orang-orang yang bukanlah orang yang tidak betul kebanyakannya. Maka itu syarat yang ketiga, dia seorang itu berakal. Kemudian lagi pula yang diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah ini, yang keempat adalah seseorang yang merdeka. Dan itu jemaah tidak diwajibkan kepada orang-orang yang berstatus hamba, hamba sahaya. Hamba sahaya tidak diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah. Dan yang kelima yang diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah ini adalah orang lelaki. Orang perempuan tidak diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah. Dan yang keenam yang diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah adalah orang-orang yang sehat, yang boleh hadir ataupun mampu untuk hadir menunaikan solat jemaah. Jadi sebab itu tidak diwajibkan kepada jemaah ini, tidak diwajibkan ke atas orang-orang yang sakit yang sukar untuk hadir menunaikan solat jemaah. Dan yang ketujuh di antara kewajipan seseorang yang diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah adalah orang-orang yang bermukim. Jadi orang-orang yang bermusafir dan tidak bermukim, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah dengan perincianlah. Jadi kalau seseorang itu dia memenuhi syarat yang pertama tadi Islam, yang kedua balik, berakal, merdeka, kemudian dia usahawan laki, kemudian dia sehat, mampu untuk hadir menunaikan solat jemaah, kemudian dia tidak orang-orang bermukim, maka dia berkewajiban untuk menunaikan solat jemaah. Walau bagaimanapun daripada segi perincian untuk menunaikan solat jemaah ini, dia ada yang golongan. Ada golongan-golongan yang dia berkewajiban untuk menunaikan solat jemaah, dan dia ni bila berbuat solat jemaah sembahyang bersah, dan bila mana dia melakukan solat jemaah tersebut, dia dikirakan sebagai bilangan jemaah ataupun orang dalam jemaah. Sebab jemaah ini dia ada bilangan-bilangan dia. Kalau ikut pandangan utama dalam mazhab Syafi'i itu bilangan
Forum untuk cukupkan satu jemaah sekurang-kurangnya berkira ada kurang 40 orang termasuk imam. Itu mengikut pandangan yang utama dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada beberapa pandangan yang lain tentang bilangan jemaah tersebut. Jadi golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikan sholat jemaah dan dalam masa yang sama bila dia buat sembahyang jemaah tersebut, sembahyang jemaah tersebut sah dan dia termasuk dalam qarum ataupun bilangan jemaah, yaitu orang-orang yang bermustaqim. Jadi dalam istilah berkaitan tentang hukum hakam jemaah ini dia ada dua istilah yang penting, yaitu yang pertama sekali adalah orang-orang yang bermustaqim, yang kedua adalah orang yang bermukim, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bermusafir. Itu beza dengan hukum hakam berkaitan tentang solat musafir. Bila kita sebut berkaitan tentang solat musafir, dia ada dua istilah. Yang pertama adalah istilah orang-orang yang bermukim, kemudian yang kedua adalah istilah orang yang bermusafir. Itu beza. Cuma bila kita membicarakan berkaitan tentang hukum hakam jemaah, maka dia ada tiga golongan. Yang pertama adalah golongan yang diistilahkan sebagai bermustaqim. Jadi siapakah yang diistilahkan sebagai mustaqim? Jadi bila kita sebut orang-orang yang bermustaqim ini, maksudnya daripada segi hukum adalah orang-orang yang tinggal di satu tempat. Satu tempat yang mana dia tinggal ataupun duduk di situ tidak ada niat ataupun dia tidak berniat untuk berpindah ke tempat lain. Dia akan duduk di situ sampailah ke akhir hayat. Itu yang dinamakan sebagai orang-orang mustaqim. Itu golongan yang pertama. Jadi orang yang mustaqim ini adalah orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikan solat jemaah di tempat di mana dia bermustaqim, dan jemaah yang dilakukan itu adalah jemaah yang sah kalau memenuhi syarat wajib tadilah Islam, balik, berakal, dan sebagainya. Kemudian pula dia termasuk dalam bilangan ahli jemaah, qarum dalam jemaah. Itu orang yang mustaqim, yang mana dia ini adalah tinggal di satu-satu kawasan, di satu tempat. Contohnya kalau dia tinggal di istiqamah ini dan dia memang duduk di sini memang tidak ada niat ataupun tidak ada tidak berniat untuk berpindah lagi, tak ada niat nak balik ke kampung dan sebagainya. Ya, memang duduk di sini. Dia tidak berniat untuk berpindah, nak duduk tempat lain lagi. Maka itu yang dinamakan sebagai orang yang mustaqim, yang mana dia ini adalah golongan yang wajib untuk sembahyang jemaah, dan dia termasuk dalam bilangan jemaah. Itu golongan yang pertama. Yang kedua adalah yang diistilahkan sebagai orang bermukim. Orang bermukim ini adalah orang-orang yang duduk di satu kawasan, di satu tempat yang mana dia duduk di sini, menetap di sini walaupun dalam jangka masa yang lama. Mungkin duduk dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hatta 40 tahun dan sebagainya. Tetapi niat dia akan berpindah ke tempat lain, nak balik kampung. Satu hari nanti dia akan balik kampung, nak balik kampung ataupun dia nak pindah ke tempat lain. Memang dia bukanlah nak bermustaqim di situ, tetapi dia adalah penduduk tetap di situ, tetapi dia ada niat untuk berpindah ke tempat lain kemudian tiba masanya nanti. Maka itu yang diistilahkan sebagai orang bermukim. Jadi apa beza orang bermukim dengan mustaqim ini? Bezanya adalah orang bermukim ini adalah orang-orang yang wajib menunaikan solat jemaah. Jemaah ini wajib ke atas dia, dan dalam masa yang sama sah jemaah yang dilakukan sah. Namun orang bermukim ini adalah orang-orang yang tidak dikira sebagai bilangan jemaah, tak termasuk qarum jemaah. Kalau kita perlu pakai pandangan yang utama kata 40 orang termasuk imam, maka dia tidak termasuk dalam bilangan 40 orang qarum jemaah. Itu beza di antara orang bermukim. Ini dinamakan istilahnya adalah sebagai orang bermukim, berbeza dengan orang yang bermustaqim. Itu golongan yang kedua, yang mana orang-orang yang bermukim ini wajib jemaah, tetapi dia tidak termasuk dalam qarum ataupun bilangan jemaah. Dan jemaah dilakukan adalah jemaah yang sah. Itu golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diistilahkan sebagai orang-orang yang bermusafir. Musafir ini adalah orang-orang yang dia keluar daripada tempat dia. Sama ada orang ini asalnya adalah orang yang bermustaqim ataupun orang yang bermukim di satu tempat, kemudian dia pergi
tempat lain, bermusafir keluar dalam perjalanan. Yang mana dalam bab Jumaat ini, ya, orang-orang yang tidak wajib ataupun musafir yang tidak wajib menunaikan solat Jumaat ini adalah seseorang yang bermusafir yang telah keluar daripada Korea, ya, ataupun dalam keluar daripada Mukib, ya, sebelum daripada masuknya waktu subuh. Ya. Kalau dia dah keluar pada hari Jumaat tersebut, dia dah keluar sebelum daripada waktu subuh, dia dah keluar daripada Korea, ya, daripada dia punya Mukib sebelum daripada subuh, maka pada hari tersebut dia tidak berkewajiban untuk menunaikan solat Jumaat. Berbeza dengan seseorang yang bermusafir selepas daripada Jumaat, selepas daripada masuknya waktu subuh. Dia musafir pukul 8, baru nak keluar musafir, pukul 10 baru nak keluar musafir, ya, ataupun pukul 11 baru nak keluar musafir. Maka orang-orang yang sebegini adalah orang-orang yang musafir yang wajib untuk menunaikan solat Jumaat di dalam perjalanan, di mana-mana pun. Dia wajiblah untuk sembahyang Jumaat di mana-mana dalam perjalanan. Dia kena singgah di masjid yang ada menunaikan solat Jumaat. Dan kalau sekiranya dia bermusafir dan memang tak sempat dia nak menunaikan solat Jumaat, maka dia dikirakan sebagai seseorang yang telah meninggalkan satu kewajipan yang mana nanti dia kena qada, ya, sembahyang tersebut sebagai sembahyang zuhur. Cuma bila kita sebut tentang musafir ini, dia adalah golongan-golongan yang mana dia termasuk dalam kategori yang ketiga, iaitu orang-orang yang tidak wajib menunaikan solat Jumaat kalau dia keluar daripada Korea, dia itu sebelum waktu subuh, dia tidak wajib menunaikan solat Jumaat walaupun, ya, tempat yang bakal dituju itu adalah tempat yang tidak jauh. Dalam bab Jumaat, seseorang yang musafir pada hari Jumaat yang keluar daripada Korea ini sebelum daripada subuh, ya, yang mana dia termasuk dalam golongan yang tidak wajib untuk menunaikan solat Jumaat pada hari tersebut, dia tidak semestinya musafir jarak 5 marhalah dan ke atas. Ya, berbeza dengan seseorang yang puasa Ramadan. Puasa Ramadan di antara orang-orang yang tak wajib untuk menunaikan solat, tak wajib menunaikan puasa Ramadan adalah orang yang musafir. Tapi musafir yang mana orang yang tak wajib menunaikan puasa Ramadan ini adalah orang yang musafir jauh. Jauhnya adalah 2 marhalah dan ke atas, dan dia telah keluar daripada Korea ini sebelum daripada subuh. Barulah dia ini adalah orang-orang yang mendapat kelepasan, mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa Ramadan pada hari tersebut. Itu beza di antara puasa Ramadan dengan Jumaat. Ya? Kalau puasa Ramadan, syaratnya mestilah selain daripada dia keluar sebelum daripada subuh, keluar daripada Korea sebelum subuh, disyaratkan mestilah perjalanan yang bakal dilalui itu adalah 2 marhalah dan ke atas. Barulah dia mendapat rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa pada hari tersebut, yang termasuk dalam kategori orang musafir yang diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa pada hari Ramadan tersebut. Adapun kalau Jumaat, dia tidak disyaratkan mesti 2 marhalah dan ke atas. Bahkan kalau kita musafir dengan jarak yang dekat, jarak dekat mungkin daripada sini Seremban ke Lembau ataupun sini ke KL, tak cukup 2 marhalah pun. Ya, tetapi dia telah keluar daripada Korea dia sebelum daripada subuh hari Jumaat. Maka orang tersebut adalah orang-orang yang layak ataupun diberikan rukhsah keringanan untuk tidak menunaikan solat Jumaat pada hari tersebut. Tak syarat mesti 2 marhalah dan ke atas perjalanan dia. Itu Jumaat. Itu kena beza, ya, antara Jumaat dengan puasa Ramadan. Jadi orang-orang musafir, ya, orang-orang yang musafir, hamba sahaya, kemudian kanak-kanak yang telah memayis. Kanak-kanak yang telah memayis ini adalah kanak-kanak yang belum balik lagi, tetapi telah memayis. Ya, memayis ini maknanya seseorang yang telah sampai tahap yang mana dia boleh istinja sendirian, boleh makan sendirian, minum sendirian. Itu yang dinamakan sebagai orang yang telah sampai ke tahap memayis. Ya?
Jadi bila mana dia boleh cebok sendiri, istinja sendiri, boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, maka itu disediakan sebagai majlis. Tetapi kalau tak, seseorang yang belum sampai pada tahap tersebut, masih lagi orang lain cebokkan, orang lain disediakan, orang lain suam bagi makan, orang lain bagi minum dan sebagainya, maka itu bukan lagi sampai pada tahap majlis. Jadi kalau seseorang itu adalah orang yang musafir, sebelum dia bersembuh dekat luar, kemudian orang lain disediakan sebagai hamba sahaya, bukan orang mereka. Kemudian pula ini adalah golongan kanak-kanak yang belum memayis dan juga orang perempuan, termasuk perempuan, orang musafir, hamba sahaya, kanak-kanak yang belum memayis dan juga orang perempuan. Empat golongan ini adalah orang-orang yang tidak wajib menunaikan solat jemaah. Tidak wajib menunaikan solat jemaah, namun bila mana dia menunaikan solat jemaah, maka solat jemaah tersebut sah. Dan dalam masa yang sama, dia tidak termasuk dalam korun ataupun bilangan jemaah. Tak termasuk. Tak dikira sebagai orang-orang yang 40 orang tadi. Kalau kita berpegang dengan pandangan Muhammad kata 40 orang, maka tidak termasuk dalam 40 orang tadi. Jadi ini orang yang musafir, hamba sahaja, kanak-kanak yang telah memayis. Kanak-kanak yang telah memayis, namanya dia belum balik lagi. Untuk umur dia dalam 7 tahun, 8 tahun, kita bawa pergi masjid sebagai jemaah, kita dah ajar dia asuh dia untuk pergi jemaah, maka anak-anak ni dia belum balik lagi, belum sampai lagi dia balik, maka dia ni adalah orang yang tidak wajib menunaikan solat jemaah. Tapi kalau dia buat sembahyang isya, macam perempuan tu sama juga. Kalau tempat kita ni jarang lah ada tempat yang ada orang perempuan yang sembahyang jemaah. Cuma kalau di tempat-tempat lain mungkin ada, mungkin kalau pergi di Mekah ataupun di Madinah mungkin ada nak rasa sembahyang jemaah. Yang perempuan boleh dia melakukan solat jemaah walaupun tak wajib, tetapi jemaah tersebut sah. Sah dengan maksud bahawa dia tidak perlu mengulangi solat subuh, tak perlu solat ulang sembahyang subuh, tak sah. Cuma dia tidak termasuk dalam bilangan 40 orang tersebut. Itu golongan yang ketiga tadi, yang mana orang yang tidak wajib tetapi sah dan tidak termasuk dalam bilangan jemaah. Itu golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat adalah seseorang yang wajib menunaikan solat jemaah, tetapi kalau dia sembahyang jemaah tersebut tidak sah dan dia tidak termasuk dalam bilangan jemaah, yaitu orang yang murtad. Alhamdulillah. Orang yang murtad dia wajib menunaikan solat jemaah. Sebab itu kalau orang murtad ni bila dia masuk Islam nanti dia kena tolak sembahyang yang pernah ditinggalkan ketika murtad. Dan dalam masa sama juga dia wajib menqadhakan puasa-puasa yang pernah ditinggalkan ketika murtad sebagai satu denda ataupun sebagai satu hukuman kesalahan murtad ini. Salah satu Jadi sebab itu kalau seseorang yang murtad alhamdulillah, maka dia wajib menunaikan solat jemaah. Cuma sembahyang jemaah tersebut tidak sah dalam keadaan murtad dan dia tidak termasuk dalam bilangan jemaah. Itu golongan yang keempat. Golongan yang kelima adalah seseorang yang tidak wajib menunaikan solat jemaah, tetapi kalau dia sembahyang dia sah dan dia termasuk dalam bilangan jemaah. Itu golongan yang keempat, yang kelima. Dia tak wajib menunaikan solat jemaah dan kalau dia sembahyang juga sembahyang dia sah dan termasuk dalam bilangan jemaah, golongan jemaah. Iaitu seseorang yang sakit, seseorang musafir yang sakit, yang mana dia ini ada keuzuran untuk dia tidak hadir menunaikan solat jemaah. Jadi orang yang uzur ni, yang tak wajib menunaikan solat jemaah ni, dia ada banyak kita sedang antara sebabnya dia sakit. Sakit dia tak mampu nak datang, ataupun sukar ataupun sulit dia datang untuk menunaikan solat jemaah, ataupun hujan yang tidak ada, tidak hujan ataupun hujan yang lebat, dia datang sukar dia nak pergi ke masjid untuk menunaikan solat jemaah. Sama juga bagi orang-orang yang tidak ditunjuk ataupun diberikan kelonggaran ataupun diberikan penguzuran untuk meninggalkan solat berjemaah. Imam Suyuti kata ada lebih kurang dalam 40 golongan
ataupun 40 sebab, yang mana seseorang itu kalau berlaku salah satu sebab tersebut, dia tidak berkewajiban untuk menunaikan solat jemaah dan tidak dituntut untuk menunaikan solat berjemaah di surau ataupun di masjid. Ada empat sebab. Jadi kalau orang-orang yang sakit, lagi pula dia ni adalah orang yang bermusafir di satu kawasan, maka dia tidak wajib menunaikan solat jemaah. Jadi disebabkan oleh kerana sakit yang dia alami itu yang menyebabkan ataupun menyebabkan dia itu hadir menunaikan solat jemaah. Tetapi bila dia hadir juga, datang juga, dia kuatkan diri datang juga untuk menunaikan solat jemaah, maka sembahyang jemaah tersebut sah. Dan bila dia hadir, sembahyang tersebut sah dan dia termasuk dalam bilangan jemaah. Itu golongan yang kelima. Golongan yang keenam adalah orang-orang yang tidak wajib menunaikan solat jemaah. Dan dalam masa yang sama, sembahyang jemaah tersebut kalau dibuat juga tidak sah dan dia tidak termasuk dalam bilangan jemaah, yaitu orang-orang yang kafir. Orang kafir yang masih lagi belum masuk Islam dan juga orang-orang yang hidup. Jadi orang-orang hidup benar-benar dia tak wajib menunaikan solat jemaah. Dan kalau dia buat juga sembahyang tidak sah dan dia tidak termasuk dalam bilangan jemaah. Jadi kalau kita tengok di sini ada lebih kurang dalam 6 golongan. 6 golongan ataupun 6 kategori berkaitan tentang kehadiran seseorang itu menunaikan solat jemaah. Ada kalanya seseorang itu wajib dan sah dan dikirakan bilangan jemaah seperti orang mustaqim. Ada kalanya dia wajib menunaikan solat jemaah dan sah jemaahnya tetapi tidak termasuk dalam bilangan jemaah, itu orang bermukim. Ada kalanya orang itu dia wajib menunaikan solat jemaah tetapi tidak sah dan tidak termasuk dalam bilangan jemaah, untuk orang murtad. Kemudian ada juga orang-orang yang memang tak wajib menunaikan solat jemaah, tapi kalau dibuat juga jemaahnya sah dan dia termasuk dalam bilangan jemaah, yaitu orang-orang sakit yang bermusafir ataupun ada kekurangan yang dia mana dia tidak diwajibkan untuk menunaikan solat jemaah, tapi dia hadir juga. Dan dalam masa yang sama dia adalah orang-orang yang mustaqim. Ada juga golongan-golongan yang mana dia tidak wajib menunaikan solat jemaah dan dia buat sah, tetapi tidak termasuk dalam bilangan jemaah. Tadi termasuk dalam bilangan jemaah, jadi tak termasuk dalam bilangan jemaah, itu orang musafir, hamba sahaya, anak-anak yang telah hamil juga orang perempuan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak wajib dan tidak sah menunaikan solat jemaah dan tidak termasuk dalam bilangan jemaah, yaitu orang-orang kafir dan juga orang-orang yang tidak. Itu berkaitan tentang bilangan ataupun golongan-golongan yang menghadiri solat jemaah. Kemudian pada pasal yang ke-47, disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi ila al-amin. Faslun syurutul jumu'ati sittatun. Syarat sah menunaikan solat jemaah. Tadi yang awal yang saya sebutkan ini adalah syarat wajib. Kalau wajib ini adalah syarat yang mana kalau seseorang itu memenuhi syarat kewajiban menunaikan solat jemaah, maka dia wajib menunaikan solat jemaah. Itu Islam, balik, akal, merdeka, laki, sehat, kemudian ini juga bermukmin. Itu adalah syarat wajib. Kalau dia memenuhi syarat tersebut, sempurna syarat tersebut, barulah dia wajib menunaikan solat jemaah. Dan yang kita nak bicarakan dalam malam ini yang disebut oleh pengarang di sini, itu berkaitan tentang pasal 47 adalah berkaitan tentang syarat sah. Syarat sah ini adalah syarat yang mesti dipenuhi ataupun yang perlu kita sempurnakan bagi nak mengesahkan solat jemaah. Kalau tak sempurna syarat tersebut, maka solat jemaah tidak sah. Iaitu kata pengarang rahimahullah taala ada 6. Yang pertama sekali, at-takuna kulluha fi waqti zuhri. Disyaratkan mestilah solat jemaah yang dilakukan itu mestilah dilakukan pada waktu zuhur, bukan waktu maghrib, bukan waktu isya. Mestilah waktu zuhur. Dan mestilah waktu zuhur dan mestilah setelah masuk waktu zuhur. Kalau misalnya kata khutbah dilakukan sebelum masuk waktu zuhur, tapi sembahyang dilakukan dalam waktu zuhur, maka tidak sah juga. Jadi mestilah khutbah itu start, khutbah itu dah masuk waktu zuhur dan sebelum habisnya waktu zuhur. Dan juga sembahyang dan khutbah ini mestilah dilakukan dalam waktu zuhur itu, bukannya sekat-sekat.
Ya, bukannya sekat-sekat. Yang masuk baru ada sebahagiannya dah masuk waktu asal. Hujung-hujung waktu baru nampak main jemaah. Khutbah penyelamatan, ya sampaikan main jemaah itu mungkin satu rakaat ini dah masuk waktu asal. Ya, maka itu wajib disempurnakan sembahyang zuhur. Tidak sah sebagai jemaah. Sebabnya jemaah ini dimiliki waktu zuhur pada hari tersebut saja. Hatta kalau misalnya katalah sekiranya hari tersebut kita terlepas jemaah, mungkin terlelap tertidur berbahagian. Sedar-sedar orang dah habis jemaah, tapi tak mana-mana pun habis dengan jemaah. Ya, maka wajib kita qada sebagai solat zuhur. Dia tidak boleh qada sebagai solat jemaah. Ya, jemaah ini kalau diqada dia mestilah qada solat zuhur. Tidak boleh diqada solat jemaah. Hatta kalau misalnya katalah kalau seseorang itu lambat, dia tak lambat. Datang-datang tengok jemaah itu dah duduk tahiyat akhir. Ya, bagi kata orang kalau dia lambat datang, tengok dah imam dah rakaat yang kedua dah lebih daripada rukuk. Ada bangun dari rukuk dan masuk ke bidang. Rakaat yang kedua baru datang. Sebabnya rukuk sekurang-kurangnya kita nak dapat satu rakaat, mestilah kita dapat sekurang-kurangnya paling lambat nak dapat rakaat, sekurang-kurangnya kita sempat bersama imam ketika imam sedang rukuk. Bila kita angkat takbir, ya, kemudian lepas takbir kita pun rukuk, dapat bersama dengan imam ketika imam sedang rukuk, kita pun rukuk dan dapat tamakninah beserta dengan rukuk tersebut, beserta dengan tamakninah, baru dapat rakaat. Tapi kalau misalnya kita angkat takbir, ya, baru kita nak turun rukuk, tiba-tiba imam dah bangun daripada rukuk, selisih, dan maka tak dapat rakaat. Jadi sekurang-kurang nak dapatkan jemaah, sekurang-kurangnya mesti dapat satu rakaat. Kalau dapat satu rakaat bersama imam, maka baru nak dapat jemaah, nanti tambah lagi satu rakaat saja. Tapi kalau kurang daripada itu, maka ya, walaupun niat dia sebagai jemaah, tetapi wajib disempurnakan solat itu, solat zuhur. Contohnya lah, kalau waktu datang lambat, datang-datang tengok imam dah duduk tahiyat akhir, ataupun datang-datang imam dah sujud rakaat yang kedua, ya, dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Waktu dia angkat takbir, niat itu mestilah niat sembahyang fardu jemaah. Tetapi bila bangun nanti tambah rakaat, yang mana kita akan satu rakaat pun dengan imam, maka nanti dia akan sempurnakan 4 rakaat sembahyang zuhur. Jadi ini boleh timbul satu teka-teki. Ya, apakah sembahyang yang mana niatnya lain tapi dibuat solat yang lain? Niat lain tapi sembahyangnya sembahyang lain. Iaitu sembahyang yang mana kita niatnya sebagai sembahyang jemaah tetapi disempurnakan sembahyang zuhur. Itu boleh jadi satu teka-teki lah. Ya. Jadi kalau misalnya katalah seseorang itu dia mungkin juga ada berlaku di mungkin berlaku juga di satu tempat yang mana mungkin bila dah buat jemaah contohnya, tiba-tiba dia dapati ada yang tak cukup syarat. Mungkin khutbah tu tak cukup syarat ataupun tak cukup rukun. Tak cukup rukun ataupun tak cukup syarat. Rukun tak cukup, contohnya lah khutbah tu selawat dia tak ada. Khutbah pertama selawat tak ada contohnya. Jadi nanti kalau masyarakat dah berlaku, ya, masih nanti ada waktu zuhur. Ya, pakat kita dah buat dari sini dah dari awal sampai akhir. Berarti mana ada lagi waktu zuhur. Tapi kalau masyarakat masing-masing dah di rumah, dah perjalanan dah masuk di rumah, maka tu minggu depan tu baru diumumkan. Contohnya ada berlaku lah beberapa tempat di tempat kita ni, ya, diumumkan siapa yang sembahyang Jumaat dilepas masjid sekian, ya, contohnya dia kena ulang Jumaat. Namanya dia kena qada balik sembahyang Jumaat tersebut. Sebab apa? Sebab waktu sembahyang tersebut khutbahnya tidak cukup rukun. Jadi kalau kita qada sembahyang tersebut, dia mesti qada itu dilakukan sembahyang zuhur. Dia tidak boleh qada Jumaat.
Sebabnya rumah ini dia mestilah dilakukan secara tunai. Dia tidak boleh qada. Ya. Itu yang pertama sekali. Syarat yang pertama, solat jemaah itu sama ada khutbah sampailah ke memberi salam. Sembahyang itu mestilah dilakukan dalam waktu zuhur. Sepenuhnya. Kemudian yang kedua, wa an tuqama fi qiblatil balad. Disyaratkan mestilah jemaah tersebut mestilah dilakukan dalam perbatasan ataupun dalam sempadan negeri, dalam sempadan Korea. Dalam sempadan Korea. Maknanya dia tidak boleh dibuat di dalam tempat yang bukan. Kalau kita katakan bukan ada Korea, maknanya satu tempat itu mesti ada Korea. Kalau kita istilah kita di sini, ya, dia mesti dilakukan di Korea, maknanya ada Korea baru boleh didirikan jemaah. Ya, kalau tidak ada Korea, mana masuk baru kalau bisa kata dia ada satu penempatan, tetapi satu penempatan tersebut tidak ada orang yang duduk tetap di situ. Dia duduk secara aman. Nah, yang mana dia berpindah halulah. Duduk di sini mungkin dalam tahun 2 betul dipindah tak lain. Sentiasa berpindah halulah. Tidak ada bangunan rumah yang tetap di kawasan tersebut. Ya, maknanya tidak ada orang-orang yang bermustaqim di situ. Semuanya akan berpindah halulah. Walaupun dia duduk di padang pasir ataupun di dalam hutan yang mana mungkin dia duduk sementara di situ kemudian pindah. Duduk di situ sementara pindah. Maka orang di situ, penempatan di situ tidak dinamakan sebagai satu Korea. Yang mana ya, kalau sekiranya ya, dia lakukan jemaah, kejadian itu tidak boleh, tidak sah. Ya, contoh kalau kita tengok kalau dulu lah, kalau di Padang Arafah, di masjid kan, Masjid Namirah, di situ tidak ada penempatan. Kalau dulu lah, tidak ada penempatan, jadi di situ, ya, kalau musim jemaah, kalau jemaah memang tidak didirikan jemaah. Sebab apa? Sebab di situ tidak ada Korea, tidak ada penempatan. Kalau sekarang adalah Allah. Ya, jadi kalau misalkan adalah sesuatu tempat itu nak didirikan jemaah, dia mesti ada penempatan yang mana ada orang yang duduk di situ yang bermaksud di situ. Sebab itu kalau kita di negeri kita ni, tempat kita ni, contohnya kalau di sini, kalau misalkan kata seseorang ataupun sesuatu masjid ataupun surau, dia nak didirikan jemaah, dia mesti ada Korea ni. Ada Korea ni, jangan dibagikan Korea. Ya, dia punya kuasa ni. Ada orang yang duduk di situ, yang mana dia akan duduk di situ dan bermustaqim di situ. Hatta kalau misalkan tu, kalau di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat yang didirikan jemaah sementara, sebagai contohnya, ya, maka disyaratkan mestilah ada di antara orang-orang yang duduk bermustaqim di situ yang akan sembahyang di situ, yang akan menghidupkan di tempat tersebut. Hatta kalau di sekolah tersebut, contohnya. Kalau kita tengok di antaranya contoh yang pernah saya tengok adalah MRSM Kuala Karawang. Contohnya kan. Jadi MRSM Kuala Karawang itu salah satu dari tempat yang dulu pernah diberikan kebenaran mendirikan solat jemaah. Dan disyaratkan bahawa ada orang yang duduk di situ, menetap di situ, yang akan sembahyang di situ. Yang mana kalau cuci pun tidak ada pun tak ada cuci, ada orang yang akan mendirikan solat jemaah di situ. Orang yang bermaksud ini. Jadi baru tak sah digunakan solat jemaah. Bukannya di tempat yang tidak ada penempatan langsung, ataupun penempatan yang bukannya diduduki ataupun yang didiami oleh orang-orang yang bermaksud ini. Ya. Jadi itu adalah syarat yang kedua. Ini berdasarkan kepada Rasulullah SAW, yang mana pada zaman Rasulullah SAW sehinggalah zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, dan ulama-ulama lepas daripada mereka ini, ulama salaf, ya, yang mana mereka ini tidak mendirikan jemaah melainkan pada tempat yang ada penempatan yang diduduki oleh orang-orang yang bermaksud di dalam satu-satu Korea. Jadi ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW
Sallu kama ra'aytumuni usalli. Hendaklah kamu mendirikan salat seperti mana engkau lihat aku mendirikan salat. Jadi kalau kita tengok Rasulullah SAW tidak menunaikan salat jemaah itu, tidak membenarkan untuk didirikan salat jemaah, melainkan pada satu-satu kawasan yang ada penempatan yang diduduki ataupun didiami oleh orang-orang yang berkuasa ataupun dalam masa yang sama dia adalah ditentukan dalam kawasan yang ada perbatasan Korea, ada Korea ini ada penempatan. Barulah boleh didirikan jemaah. Jadi cuma kalau kita di Indonesia ini, ya, kita ada pihak yang otoriti, itu antaranya adalah daripada orang Islam dan juga daripada mufti, yang mana mereka inilah yang akan memutuskan, akan menilai setiap permohonan untuk mendirikan solat jemaah. Mana tempat yang untuk mendirikan solat jemaah, ya akan dinilai sama ada sesuatu yang tidak supaya tidak berlaku tempat tersebut tempat yang tidak selayaknya untuk mendirikan solat jemaah. Wallahu a'lam. Sedikit ini berkaitan tentang syarat yang kedua, berkaitan tentang syarat sah menunaikan solat jemaah yang kedua adalah solat jemaah itu telah didirikan dalam Korea ataupun dalam kawasan Korea. Jadi selain daripada itu tidak disyaratkan mesti solat jemaah tersebut didirikan di dalam masjid. Bahkan boleh bangunan apapun yang kita namakan sebagai surau ataupun madrasah dan sebagainya, tidak semestinya di dalam masjid didirikan solat jemaah. Itu dari segi hukum. Namun dari segi pengurusan juga oleh orang Islam. Jadi bila sesuatu tempat ingin mendirikan solat jemaah, dia perlu kepada
orang itu diberikan kebenaran untuk menunaikan sholat fardu jemaah. Dan bila mana satu tempat itu yang diberikan kebenaran menunaikan sholat fardu jemaah, boleh mendirikan sholat fardu jemaah, dan dalam masa yang sama dia bukan berstatus, bukan di masjid, maka dia ada syarat-syarat tambahan. Ya. Nah, di antaranya dalam syarat itulah dua, diberikan kebenaran untuk menunaikan sholat jemaah. Jadi dia syarat dia dengan antaranya orang tersebut dia tidak boleh nak buat sholat di masjid, ya, tidak boleh nak beriktikaf dan sebagainya. Ya. Jadi itu hukum hakam yang berkait dengan sesuatu tempat yang mana statusnya bukan di masjid, cuma diberikan kebenaran untuk mendirikan sholat fardu jemaah. Contohnya kalau kita di sini surah Yasin di rumah di bulan, ya, itu ada surah yang diberikan kebenaran untuk mendirikan sholat jemaah yang mana diberikan dengan syarat-syarat yang tertentu. Antaranya sudah disebutkan tadi, itu di antara syarat sah untuk menunaikan sholat jemaah yang kedua. InsyaAllah pada kuliah akan datang nanti kita akan sambung nanti tentang syarat yang ketiga sampai syarat yang keenam, tentang syarat sah bagi menunaikan sholat fardu jemaah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala